ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa astaghfirullahalazim. Ya, saya hormati kanda saya Tuan Haji Mat Sabu, yang saya lebih selesa menggelar dia merupakan seorang pejuang rakyat tertindas, seorang tokoh hebat yang saya rasa sudah tiba masanya dia perlu berada semula dalam Parlimen Malaysia. Sebab lah ni Parlimen ramai, Najib pun rasa seronok sebab tak ada orang boleh jerkah dia macam dulu. Jadi yang kita raikan malam ini seorang tokoh hebat yang saya rasa pentas kedua saya berkongsi dengan dia. Orang nombor 3 dalam Bukit Aman, Datuk Fauzi, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Malaysia. Kerana itu saya bercakap dengan sahabat-sahabat polis saya, kawan-kawan polis. Saya kata, hampa tengok orang nombor 3 dalam polis pun mula dah bersama dengan kita. Yang banyak membongkarkan isu Datuk Mat Zaid, bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, pun mula mengorak langkah bersama dengan kita. Kita tengok berapa tokoh macam Datuk Ramli dan sebagainya. Takkanlah hampa nak berubah ni sampai nak tunggu Musa Hasan masuk PAN. Hak tu tak lalu nak tunggu tu kan. Dan selalu orang mak kata itu kena tunggu tara macam mana? Tunggu tara sampai ikan keli tumbuh sisir. Dr. Nohayati, Yang Berhormat Ahli Parlimen Kawasan Kendal, teman-teman pimpinan PAS Keadilan dan DAP, dan sudah tentu yang dekat di hati saya, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, teman-teman anak muda, pejuang-pejuang perubahan sekalian, kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada teman-teman daripada kaum Cina, Kewei Haiping, Kewei Peng Yu, Ta Chehao. Kepada teman-teman daripada orang India, sepatah daripada petikan filem Tamil, Na Bandi Ka Dalikirit. Apa tahu? Tengok filem Tamil, dengar. Sesungguhnya aku cinta pada kamu. Jadi kepada semuanya, malam ini insya-Allah dalam masa yang terhad, kerana kita nak beri ruang kepada Tuan Haji Mat Sabu, kanda saya, untuk menerangkan pelbagai isu semasa, khususnya dalam isu Skopin. Semalam sepatut dia berada bersama saya dalam himpunan terbesar pesawah padi, di mana kita buat sampai petang tadi. Kita berjaya mengumpulkan dalam himpunan hijau 10,000 pesawah padi di Bagan Serat. Tapi tanya Haji Mat Sabu tahu mana? Haji Mat Sabu Kuala Lumpur, mana boleh jadi macam ni? Tapi rupanya kerana dia berada dalam majlis makan malam, kutip dana untuk meneruskan isu mahkamah di Perancis dalam kes Skopin. Kerana kes itu penting, dia patut berada di situ. Jadi hak kes Skopin, kita nak bagi dia luas masa sungguh. Sebab kita bukan apa, kita risau Najib tak dan nak buat pilihan raya, dia kena angkut mahkamah Perancis dulu. Jadi kepada semuanya malam ini 3 isi penting. Saya nak jelaskan satu persatu dalam ceramah ini untuk apa? Kerana kita kena ubah sikit gaya ceramah. Kalau tara orang PAS, DAP, Keadilan, undi Pakatan Rakyat sahaja lepas ni, kita hilang deposit. Kita perlukan undi sahabat UMNO dan atas pagar. Kerana itu, mulai daripada hari ini, kita jangan pandang orang UMNO sebagai musuh. Kita tak boleh lagi, kita kena ubah sikap. Nampak orang UMNO, kita maki amun. Hampa ni UMNO tak kredit, belak, bodoh, sungguh. Tak boleh. Walaupun kadang-kadang benda tu betul. Tapi tak boleh. Kita kena tak suka, simpan dalam hati. Sebab apa? Sebab orang UMNO ni saudara, dia bukan menolak kita itu secara, orang kata secara semula jadi, tak.
Ini semua berlaku kerana pembodohan yang dibuat oleh UMNO. Saya dibesarkan, pak saya ni saudara bekas pimpinan UMNO bahagian dulu, tapi lah ni tak ada dah, makna tak boleh pakai lah aku kalau pak aku sendiri duduk dalam UMNO lagi. Tapi saya membesar dalam suasana UMNO. Cuma saya tak sempat masuk UMNO, alhamdulillah. Tetapi saya nak bagi tahu saudara, mereka yang saya bangkit lawan UMNO ni bukan semata-mata kerana dia rasuah. Kalau persoalan rasuah, insya-Allah kita dapat kuasa, kita boleh selesai dalam sehari dua. Macam mana cikgu nak selesai dalam sehari dua? Mudah. Kita susun bersih, dapat je kuasa, bersihkan sistem kehakiman. Letak orang betul-betul layak jadi hakim, layak jadi peguam negara. Kemudian kita atok semua ni pokok rasuah ni masuk dalam mahkamah. Wih, ramai cikgu, mana buat mahkamah? Kita bicara dalam stadium. Dah mahkamah kecil, bicara dalam stadium, mudah. Yang mana patut masuk penjara, kena hukum masuk penjara. Yang mana patut kena apa namanya ni, denda, kena denda. Biar mahkamah buatkan hukuman. Habis cikgu, harta negara ni dah teruk, mereka kena hukum ni, mereka terus kaya. Dah, kita pindah balik undang-undang negara, kita hantar ahli parlimen Pendang, ahli-ahli parlimen kita ni masuk dalam parlimen Malaysia, pindah undang-undang, perkenalkan undang-undang macam di Indonesia, macam di China. Buat apa? Rampas balik harta mereka, pulangkan balik kepada rakyat segera. Mana boleh selesai atau tidak masalah rasuah? Apa yang tak boleh selesai yang payah? Saya lawan UMNO ni puncak utama dia adalah kerana pembodohan khususnya orang Melayu dan pembonsaian kepala otak orang Melayu. Hampa tahu bonsai macam mana? Pokok boleh besar, dia gunting-gunting buah gambar gajah, gunting-gunting buah gambar proton saga. Hatu tak boleh. Sebab apa? Dia budaya pembodohan. Saya ambil contoh, saya berceramah dengan Abang Mat, tak mana kawasan UMNO paling kuat di dunia, Kampung Sungai Balang, Muar Johor. Lama dah, 2-3 bulan lepas tu saya ceramah dengan Abang Mat. Bila ceramah dengan Haji Mat Sabu, biasalah UMNO akan buat demonstrasi. Bila UMNO demonstrasi, macam-macam kes lah. Ramai Sarawak, ramai, lebih ramai daripada ni. Johor lagi ramai daripada ni, hampa tahu. Malam tersebut, Tuan Haji Zainuddin, Ketua Cawangan UMNO kawasan Kampung Sungai Balang, Muar Johor, ambil keputusan untuk keluar daripada UMNO. Dia punya UMNO totoknya, pagar dia, kalau Mama ingat lagi, dia punya pagar, depan batu pagar dia tu, gambar keris buat daripada simen. Orang Kedah belum ada cara tu lagi. Dia buat gambar keris, selang tu pakai semen. Punya UMNO. Malam tersebut dia nak masuk keadilan. Saya tanya dia, saya duduk dua orang, saya colek, Ji, keputusan Haji ni betul? Saya memang nak buat keputusan betul. UMNO ni dia guna saja nama Melayu, tapi puluh tahun dia perintah Melayu tetap susah. UMNO guna nama Melayu untuk bela 2-3 kerat pemimpin mereka. Saya kata hatu saya setuju, hatu betul. Tapi Haji ni nak masuk hati mana? Keadilan. Habis Haji ni yang saya nak tanya ni, Haji nak masuk keadilan, tapi serah orang dekat Haji Mat Sabu. Haji tahu tak Haji Mat Sabu tu siapa? Timbalan Presiden PAH, dia kata. Satu saya tanya, betul tak betul nak masuk keadilan serah orang tanpa? Dia kata betul. Sebab dalam Pakatan Rakyat ni berbeza. Kita ikatkan kesepaduan di AP, walaupun orang tuduh dia Cina lah, apa kapiak lah, apa semua, tapi mereka lagi hormat dan faham agama Islam setelah berkawan dengan PAH. Tapi dalam Barisan Nasional, cuba, dia kata cuba cikgu fikir tengok. Saya kata fikir tak mana? Pernah tak orang nak masuk UMNO bagi borang dekat MCA, orang nak masuk MCA bagi borang pada MIC? Saya kata memang tak pernah. Hatulah beza Pakatan Rakyat, dia kata. Saya kata belum masuk, faham tak? Tu belum serah borang lagi, faham dah malam tu. Pokok UMNO datanglah 230 orang anak buruh ni datang tu demonstrasi. Kebetulan saya tengah pegang mikrofon, saya panggil dia, "Hei, hampa, jangan gaduh-gaduh. Siapa pukul orang UMNO malam ni? Kita ramai 3,000 orang lebih malam tu selama. 3,000 lebih malam. UMNO datang 20 orang.
Jangan kata pukul, kita bangkit jentik telinga seorang sekali, buat telinga dalam poket dia tahu. Tapi tak, saya kata siapa pukul sahabat UMNO, hampa pilih bermusuh dengan Cikgu Bat. Duduk semua, bila cikgu bagi arahan duduk, anak murid duduklah, bagus semua. Masuk, saya kata daripada luar tu 3 orang wakil. 1 wakil beliau 4B. 1 dia kata dia bangkit dia, saya tanya wakil apa? Saya wakil bekas tentera. Setengah daripada orang yang hadir marah. Aku pun bekas tentera lah, apa saya apa? Dia kata. Dah, saya wakil Persatuan Bekas Angkatan Tentera. Dia kata, ha? Seorang lagi pakcik tu tua, umur 70 dah, menggigil Parkinson dia. Dia tanya, tak pakcik ni pula wakil mana? Pakcik wakil Merdeka Anak Johor. Kata, lawan Merdeka lagi, tua-tua dah, tak apalah. Saya selesai hantar memorandum, tapi saya tak selesai. Saya panggil wakil beliau Pak B tu sebab dia paling muda. Nampak cerdik sikit, sekolah lah mengaji dia muda. Saya tanya dia, hampa tak perhati apa? Dia kata kami tak perhati. Sebab apa? Sebab kerana Mat Sabu selalu masuk kampung kami, maka kampung kami Barisan Nasional kalah. Saya kata betul lah kalau hari-hari Mat Sabu masuk, lepas tu Barisan Nasional menang lagi. Tak mudah lah. Memang kerja kita nak bagi kalah Barisan Nasional, itu semua orang perlu tahu. Kan? Dia kata tak. Sebab DAP menang, kalah Barisan Nasional. Saya kata apa masalah DAP? Dia kata nama parlimen ni, parlimen apa nama di Muar ni? Parlimen Bakri. Parlimen Bakri. Dia kata dulu Barisan Nasional, sekarang DAP. Apa salah DAP? DAP tak boleh sebab DAP Cina. Saya tanya dia, kenapa, apa masalah dia? Tak boleh sebab Cina. Dia kata, timbul buat hijau sini. Yang saya nak tunjuk kepada sahabat-sahabat PAS semua, apa dia? Nampak dia daripada mimik muka. Ini keluar YouTube tau, saya tak cerita saja. Dengan dia punya riak tu, makna dia percaya perjuangan dia betul. Dia yakin, dia datang daripada dhamir hati dia. Dia yakin perjuangan dia betul. Kerana menolak DAP dan DAP itu Cina. Cina ni salah, dia kata. Saya kata, oh, betul. Ikhlas, nampak ikhlas. Orang UMNO, saya jangan underestimate perjuangan UMNO. Nampak dia ikhlas dengan apa dia percaya. Dia percaya benda betul tak betul, tu salah kedua. Lepas tu saya tanya dia, oh, dulu Barisan Nasional menang, parlimen ni nama Bakri. Parti mana? Komponen mana? Dia kata, parti ni Cak Kacing lah, parti Barisan Nasional. Tak. Dalam Barisan Nasional kan ada komponen banyak. Cak Rimau, Cak Gajah, Cak Unta, Cak apa. Dia kata, MCE. Dia kata. Saya tanya dia lagi soalan, MCA itu Bengali ke Jawa? Dia tak boleh jawab. Dia keras, dia kelip, kejip, terkulat-kulat nak kelan mikrofon malam. Maknanya kita boleh fikir dah MCA tu Cina dan DAP tu memang banyak Cina. Kita boleh fikir mudah bagi kita. Tapi kepada orang-orang seperti orang UMNO ni dia susah. Sebab apa? Kena pembodohan pemikiran mereka. Mereka disogokkan, mereka dibonsaikan. Kepala otak khusus orang Melayu ni sangat hebat. Manusia yang pusing satu dunia yang pertama sekali siapa? Bukan Ferdinand Magellan tau. Orang Melayu Panglima Awang. Orang Melayu ni hebat sehinggalah wujudnya UMNO. Dia bonsaikan kepala otak kita sampai kita tak boleh pergi mana. Kita takut 24 jam. Selagi yang saya hormati sekalian, saya tanya dia, dia kerah dekat situ sampai saya tepuk dia. Akhirnya dia baru sedar bahawa MCA itu Cina dan DAP itu Cina. Wahai sahabat-sahabat UMNO yang duduk ujung-ujung dalam gelap, hampa dengar cikgu nak cakap. Kami pilih untuk kawan dengan orang, contohnya Lim Guan Eng, kerana kami percaya daripada segi integriti, daripada segi nilai perjuangan, dia jauh lebih hebat daripada Choi Soe Lek. Wahai UMNO, Lim Guan Eng tu pun Cina dan Choi Soe Lek tu pun Cina. Kamu pilih nak kawan dengan Choi Soe Lek sebab kamu kata Choi Soe Lek tu cerdik, Choi Soe Lek tu hebat, Choi Soe Lek tu kuat, Choi Soe Lek tu daripada segi integriti moral jauh lebih hebat daripada orang lain. Kami tak pernah deki. Apa nak kawan dengan Choi Soe Lek? Apa kawan lah? Kami tak pernah demo depan pejabat UMNO. Oh, UMNO kawan Cina MCA. Kami tak buat. Sebab kami tahu Lim Guan Eng pun Cina, Lim Kit Siang pun Cina. Tapi sekurang-kurangnya Lim Guan Eng pernah masuk dalam penjara kerana bela anak Melayu kena rogol dengan pemimpin UMNO. Pertama. Yang kedua, kita biasa melihat budaya politik dalam Barisan Nasional. Kita tengok cara MCA berpolitik.
kita tengok cara gerakan berpolitik. Parti yang berasaskan kaum Cina di dalam Barisan Nasional. Kita bezakan dengan cara UMNO berpolitik. Dalam Barisan Nasional ni saudara, dia tak peduli orang lain. Dia jaga kaum mereka saja, tapi bukan dia jaga pun. Dia samun, dia tipu. Siapa tipu Cina? MCA. Siapa tipu India? MIC. Siapa tipu Melayu? UMNO. Dia tipu ni pun dia ada adat dan adab dia dalam Barisan Nasional. Tapi tengok MCA sekarang, cara dia urus orang Cina. Politik mereka cerdik. Pernah tak saudara tengok MCA bayar RM30, suruh budak Cina bawa bendera MCA, bawa bendera gerakan, naik motor, kacau program orang? Pernah ke tidak? Pernah tak kita tengok MCA gerakan bayar RM30 dekat budak Cina, so curi bendera orang? Pernah tak kita tengok mereka ni bayar RM30, suruh budak-budak Cina berhimpun, jerit hidup Cina, lepas tu pergi tumbuk budak Cina yang lain? Tetapi dalam UMNO saudara, dalam UMNO biarkan sekelompok budak Melayu tertinggal supaya senang nak diuruskan. Bila tiba nak pakai, panggil macam ayam panggil petang raya, bagi RM30, suruh bawa motor kacau program orang, suruh bawa motor curi bendera orang, suruh bagi duit, jerit hidup Melayu, lepas tu pergi tumbuk budak Melayu yang lain. Hey, itu pun Melayu lah. Lepas tu buat-buat panik, risau. Kenapalah Melayu ni macam itu, kenapalah Melayu ni macam ini. Bagaimana Melayu itu tidak macam itu dan macam ini? Kerana UMNO lah punca Melayu jadi bodoh dalam negara ini. Budaya politik UMNO lah, pembodohan politik UMNO lah saudara, yang menjadikan Melayu itu tertinggal khususnya dalam bidang politik. Tengok orang Cina. Cina ni sokong Pakatan Rakyat ni. Apa tahu sebab apa? Sebab dia Cina. Sebab mereka nak penjatuh UMNO. Saudara, kuasa politik Melayu ni jangan kira dekat tepi kedai kopi. Kuasa politik Melayu ni saudara kena kira dalam Parlimen Malaysia. Tahun 2004, UMNO kuat ke lemah? UMNO kuat ke lemah 2004? UMNO kuat, keadilan tinggal satu kursi, Batu Nisan ada dua, mereka punya kedekut kat satu je mereka bagi keadilan. Kuat. Bila UMNO kuat, berapa ramai ahli Parlimen Melayu? 102 orang dalam Parlimen Malaysia. Tapi bila UMNO lemah 2008 UMNO lemah ke tidak? UMNO lemah. Ahli Parlimen Melayu saudara jadi naik. Sepatutnya bila UMNO lemah, ahli Parlimen Melayu jadi kurang. Tapi tak saudara, ahli Parlimen Melayu meningkat 107 orang. Macam mana boleh meningkat? Saudara, sebab kita hantar ahli Parlimen tidak berasaskan kaum. Contoh Parlimen Teluk Kemang. Daripada dulu, tengok buku daftar pemilih, siapa paling ramai? Orang Melayu. Orang Melayu paling ramai jadi pemilih. Di mana? Teluk Kemang, Patterson, Kapoku. Tapi daripada zaman Padman Aben jadi Menteri Kesihatan, sampailah S. Sotinaden baru itu jadi Menteri Kesihatan. Kursi ini UMNO kata kota kaum dah kursi MIC. Kalau Pakatan Rakyat hormat kota kaum nak jaga Melayu, mesti hantar India lawan dekat Teluk Kemang baru boleh jaga Melayu. Kita tak peduli. Kita tanya orang India siapa dia nak, kita tanya orang Cina siapa dia nak. Akhirnya kita pilih Datuk Kamarul Bahari, bukan sebab dia Datuk, bukan sebab dia Melayu. Sebab pada ketika itu kita ingat dia kompeten, dia layak. Maka kita lawankan. Akhirnya malam keputusan pilihan raya, saudara, nak umum depan 2-3 ribu orang India. Umum saja Kamarul Bahari menang, kalahkan Sotinaden daripada MIC, saudara. Yang UMNO sokong ni, orang India jerit seronok tengok orang India macam S. Sotinaden kalah. Orang India seronok tengok India kalah. Orang Melayu boleh menangis tepi gigi pantai Polisen. Pasal apa Pak Cik? Menangis macam mati laki ni. Alah, habis masa depan Melayu. Pasal apa masa depan Melayu boleh habis? Ani Sotinaden kalah, tempat Intan Payun bergantung kami masa depan orang Melayu selama ini. Habis Kamarul bukan Melayu. Yang kalahkan MCA di Bandar Tun Razak, Tan Sri Khalid. Yang kalahkan Fuad Kiau, Menteri UMNO, MCA, Sarawak, Fuziah Saleh. Pas hantar kawasan memang ramai orang India. Di mana? Kota Raja. Ustazah Tudung Labuh. Siapa dia? Dr. Siti Maria. 20,000 majoriti. Dia sebat saudara calon MIC di kawasan orang India. Sepatutnya rasa sedih yang hilang banyak kalau kira kaum ni sama. India, sedih. Banyak kita punya India dalam Parlimen Suria. Patut
yang sedih Cina. Tapi ketika Cina meraihkan kegembiraan demokrasi, kemenangan Pakatan Rakyat, meraihkan perjuangan keadilan, bila orang India meraihkan perjuangan keadilan, tiba-tiba orang Melayu jadi sedih. Sebab apa? Sebab jumlah ahli parlimen Melayu bertambah, maka kuasa politik Melayu berkurang. Bodoh ke tidak, saudara? Bodoh ke tidak? Saudara yang saya hormati sekalian, hal ni yang betul-betul kita kena tengok, yang betul-betul kita kena teliti. Persoalan saudara itu yang pertama, soal kuasa politik Melayu. Soal yang kedua dalam bab yang pertama ini ialah apa? Kuasa tanah. Betul ke Melayu ni hilang tanah? Pakcik saya sini cerita dekat Rembau ni, telefon satu hari, ni hang balik, kau balik ni cepat, Rembau ni nak cakap dengan kau benda penting ni. Kita pun bergogeh lah balik kan, balik tanya dia apa benda berjeri kan, sakit ke peninga? Tak, kau ni kena jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Kalau dengan PAS ni tak apa, sebab dia ramai Melayu, ramai orang Islam. Okey. Habis tu, kalau dengan keadilan ni kau kena jaga-jaga, sebab dia bercampur. Kalau dengan DAP, kau jangan berkawan langsung. Pasal apa pula? Kau tahu tak Cina DAP ni habis dipunggah tanah Melayu. Habis tanah-tanah Rizab Melayu ni nanti digadai, dijualkan di Cina DAP ni. Saya bagi dia bercakap puas dulu, lepas tu saya tanya dia, yang pakcik risau sangat tanah Rizab Melayu ni, kat mana tanah pakcik? Pakcik tak ada tanah dah, tanah cik duduk ni sewa. Orang Melayu ni salah, dia risau banyak benda. Tapi memang saya tak nafi Melayu susah, betul. Saya tak nafi. Banyak hak Melayu terkedai, betul. Tanah Rizab Melayu orang putih buat. Siapa buat tanah Rizab Melayu? UMNO bukan. Yang buat tanah Rizab Melayu orang putih tahun 1940. Kenapa? Supaya orang Melayu jangan lawan orang putih pada masa itu. Supaya orang Melayu rasa selesa, negara ni dimajukan macam mana pun, tapi orang Melayu tetap dijamin hak 3 juta hektar tanah Rizab Melayu. Orang putih tulis syarat. Apa dia? Mesti jual sama Melayu. Wajib. Ambil 1 inci tanah Rizab Melayu, nak buat sekolah, nak buat hospital, boleh tak? Boleh. Tapi ambil 1 inci, ganti 1 inci, wajib. Maka di tahun 57 orang putih pun balik. Bila orang putih balik, dia pun nak cari siapa nak wariskan negara ni. Tengok, cari, jumpa Hizbullah Muslimin, Hizbul Muslimin. Nak waris, tak boleh sebab kau ni teroris, tangkap. Jumpa Parti Rakyat, tak boleh sebab kau ni pun teroris, tangkap. Cari, jumpa UMNO. Ini bukan setakat perangai sama macam penjajah, lebih parah lagi dia. Dia bagi negara ni tahun 57 ke UMNO. UMNO ambil negara ni, tanah Rizab Melayu orang putih tak bawa balik London. Tak ada direkodkan sekeping pun tanah Rizab Melayu bawa balik London, tak ada. 3 juta hektar kekal sebagai tanah pegangan Melayu. 10 tahun UMNO Parti Melayu teragung perintah negara, sepatutnya tanah Rizab Melayu selogiknya bertambah, betul ke tidak? Betul. Betul lah. Parti Melayu, Parti Agung, Parti hebat, naik apa namanya ni, biru-biru mata melihat hidup Melayu. Tapi tiba-tiba kajian dibuat pada tahun 1990 di sebuah universiti tempatan. Kira tanah Rizab Melayu ada berapa? Tinggal 1,7 juta hektar. Pasal apa berkurang? Antara tanah Rizab Melayu yang paling banyak kurang di mana? Di Johor. Kenapa? Sebab persoalan dia ialah kita ubah sikit undang-undang tu. Tanah bawah bidang kuasa kerajaan negeri, maka boleh dijual pada orang lain, boleh ditukar taraf. Di Johor tu saudara, bukan jual dekat Ahkiau beranak kat Pendang, tak. Bukan jual kat Ahliong beranak kat Keluang Johor, tak. Dia jual dekat apa? Steven daripada Singapura. Dia jual dekat Richard daripada Singapura. Habis orang Singapura punya. Pakcik saya pun marah. Kau tengok betul atau tidak tanah Rizab Melayu habis dijual kepada Singapura. Ini semua kerja Cina DAP. Saya tanya dia balik, cik, biar banyak berucap cik sebelum mati ni. Bila kala yang DAP tanah bawah kuasa Menteri Besar mesyuarat Esko, bila apa namanya ni DAP jadi Menteri Besar Johor? Bila kala DAP jadi Menteri Besar Johor? Tak benar. Siapa jadi Menteri Besar Johor sekarang? Siapa jadi Menteri Besar Johor? UMNO jadi Menteri Besar Johor. Siapa khianat tanah Melayu saya? Siapa khianat tanah Melayu? UMNO khianat tanah Melayu. Takkan itu pun kamu tak terfikir. Daripada segi Islam, boleh jagakah? Boleh jagakah UMNO Islam? Choi Soe Lep debat dengan Lim Guan Eng. Dalam
Satu majlis yang dibuat oleh MCA, itu pun untung Choi Soe Lek ini dia penuh kejantanannya terbukti. Sebab sekurang-kurang dia berani berdebat. Kerana Najib Tun Razak bukan setakat takut berdebat, bini pun belum tentu dia berani. Tak berani debat. Dalam debat MCA depan orang Cina, guna bahasa Cina. Kalau debat tersebut memang untuk orang Cina, memang untuk orang Cina, cakap pun cakap Cina. Sepatutnya kalau Lim Guan Eng ini politiknya, DAP ini politiknya saudara, hanya untuk kaum-kaum tertentu dan hanya untuk menang pilihan raya, dia tak peduli. Dia akan cakapkan segala, dia akan nyanyikan lagu-lagu yang orang Cina seronok dengar di telinga. Tapi bila tanya, ada orang MCA seorang bangun, dia tanya, kami nak tanya persoalan hudud. Lim Guan Eng cakap jelas. Apa Lim Guan Eng cakap? Kami tak ada masalah soal hudud. Sebab hudud ni terpulang pada orang Islam. Sebab hudud ni kena mengena dengan orang Islam. Kalau orang Islam semua setuju nak buat hudud, buatlah. Tapi hudud bukan dalam perbincangan kami. Sebab itu bukan urusan ikatan antara parti. Betul lah. Sekarang siapa yang tolak hudud sekarang? UMNO, orang Islam yang tolak hudud. Salah dia UMNO. UMNO ni sekarang, dia kerja dia apa? Dia jaga. Dia pegang satu pen, satu kertas. Oh, kau tak buat hudud. Oh, kau tak buat undang-undang Islam ini. Oh, kau tak buat ini. Oh, kau buat ini. Oh, kau buka disko. Kau ni agama kau apa? Kau pun Islam kan? Undang-undang kau sama dengan Den kan? Kau Tuhan sama kau dengan Tuhan Den kan? Habis kenapa Tang Den kena buat Tang kau ni apa? Yang UMNO ni puluh tahun perintah ni apa? Oh, pas salah. Pas tinggal Islam. Pas ni. Islamnya dia. Kita akui memang ada kelemahan, Tapi kalau selaku kamu nak kata nak berpadu demi Melayu, demi agama dan sebagainya, samalah kita buat. Mari sama kita buat. Oh tapi tak. Oh nak berpadu macam mana? Syarat kamu keluar pakatan, bincang dulu dengan UMNO. Masuk maknanya saudara, kamu nak ajak kami terjun gaul sekali dengan kamu. Tak ada, kamu terjun dulu. Kami nak ke bumi kan je kamu tu. Saya sehari yang saya hormati sekalian. Makna daripada segi ni, Lim Guan Eng jawab jelas. Hubungan kami dengan PAS pun mudah. PAS, saudara, kita tunjuk nilai agama. Contoh di Kelantan, puluh tahun Tuan Guru Aziz, ada kuil pecah, ada gereja pecah. Patung Buddha baring paling besar di dunia pun ada dekat Kelantan, dekat Tumpah. Tak pernah satu hari Tuan Guru pergi kacau patung tu. Bangun, jangan baring. Tak pernah. Elok patung tu baring daripada dulu sampai sekarang. Kita tak kali. Tapi kalau dalam UMNO dan Barisan Nasional, saudara, depan orang Islam dia akan tunjuk apa? Dia bawa ni, dia tengok UMNO, dia bawa kepala lembu, dia pijak Surau Utusan Malaysia, tengok UMNO pejuang Islam macam mana, sampai pijak kepala lembu. Bila kalau Islam ajar kita berjuang sampai pijak kepala lembu, hina agama? Depan agama orang lain dia kata apa? Kena jaga-jaga. Nanti apa Islam ni nanti dia habis, dia ganggu agama kita. Kalau PAS perintah, ini apa? Masuk yang tadi, yang apa Datuk Fauzi sebut. Bayangkan pilihan raya kecil tenang. Pilihan raya kecil tenang, sahabat. Kes apa? Kes salam. Choi Soe Lek ni memang kerja dia berahi bersalam dengan orang. Dia tengok Cikgu Mala tak salam dengan lelaki Cina. Bukan lelaki Cina, lelaki semua Cikgu Mala tak salam. Kan? Cikgu Mala dia jaga sekarang apa itu tuntutan agama dia. Dan itu yang dia percaya. Saudara, Choi Soe Lek pukul. Dia kata apa? Cikgu Mala orang Cina jangan pilih. Sebab apa? Cikgu Mala ni kurang hajar. Dia tak salam pun tangan orang Melayu. Dia tak salam tangan orang Melayu. Ada UMNO cakap apa? Tak ada. UMNO kata betul. Tak ada. Siapa yang nak terangkan benda ini dekat orang Cina? Teresa Kok turun, Lim Guan Eng turun, Gobind Singh Dio turun. Cakap apa? Ni Cikgu Mala ni dia bukan sombong, tapi dalam Islam dia ada beberapa kaedah-kaedah dalam kehidupan Islam ni sebagai adin, agama cara hidup. Maka ada bersentuhan antara yang lain tu. Ada had dia, ada pandangan dia. Itu sebab orang Islam, wanita ada pakai tudung, ada auratnya. Saya dengar hari tu, kalau tutup api saudara, dengar ceramah Teresa Kok, saya kata ustazah mana lah hari tu. Tapi kita tak ada. Macam mana? Sebab kita ada contoh yang baik.
ada isi-isi tuan guru, ada isi-isi pemimpin-pemimpin kita. Orang DAP tengok, oh macam ni cara hidup Islam. Tapi kalau MCA, kita tak boleh salahkan MCA. Sebab MCA tengok bini Najib, dia kata bukan setakat belaga pipi dengan Syaruk Han. Tu dia peluk siapa nama Hamid badminton bagus ni, Chong Wei. Dia peluk Chong Wei tu sampai lemas. Chong Wei kalah 3-4 game lepas tu. Chong Wei elok dah jadi juara. Sekali saya tengok dia peluk lemas kutu tu sampai 3-4 game tak menang-menang. Barulah ni elok sikit dia main. Dia tengok ini cara Islam, dia kata. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, maknanya daripada segi agama, bangsa dan negara ini, UMNO jangan hipokrit. Ada masalah tak dengan cabaran? Ada cabaran terhadap umat Islam? Memang ada, saya akui. Itu sebab keluarlah seorang macam-macam tokoh. Apa berajeti ni apa? Hasan Ali. Saya ni nama orang jahat, memang payah nak ingat, tapi tak apa. Nama orang jahat buat beban kepala buat apa? Hasan Ali lah, Hasan Basri lah, apa semua ni lah. Ni kita ni tiba-tiba Islam diancam. Islam ada ancaman, saya akui memang ada. Saya akui memang ada Islam. Tapi Hasan Ali ni sebelum dia PAS amanahkan dia. Kena ingat dia menang tu bukan tiket dia, dia menang tiket PAS logo ni. Bila dia menang tu, amanah yang diberi kepada seluruh jutaan orang yang mengundi dan pendukung PAS dan pendukung Pakatan Rakyat. Apa dia? Dia esko agama. Agama ni bawah kerajaan negeri. Saudara, semaklah handset Dewan Undangan Negeri, semaklah minit mesyuarat esko. Pernah tak sekali dia bawa usul? Pernah tak dia bawa cadangan dalam mesyuarat, dalam dewan pindaan apa undang-undang untuk mengukuhkan, untuk menjaga, untuk memelihara akidah umat Islam khususnya di Selangor? Tak pernah jawab. Tak pernah. Tetapi persoalannya tiba-tiba bila dah keluar, oh Islam itu, oh orang ni dicabar. Selama ni kau dah dalam buat apa? Oh dia tak buat apa? Apa pertama kali? Dia duduk, dia masuk pejabat. Apa dia buat? Dia ambil peruntukan kerajaan. Dia telah ubah suai pejabat dia, pejabat esko dia. Dia guna 300,000 ubah suai pejabat dia. Bila terdedah benda ini, itu hak saya, dia kata. Itu hak saya. Memang betul hak engkau. Tapi takkanlah sampai 300,000 hanya untuk ubah suai pejabat. Sehari yang saya hormati sekalian, ini semua propaganda, pembohongan untuk menipu rakyat Malaysia. Dalam Pakatan Rakyat, kita memainkan politik yang jelas. Kita ada tawaran. Puluh tahun saudara ada yang dah mengundi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya tanya orang Pendang, khususnya orang Melayu, pernah ingat ke tidak apa manifesto Barisan Nasional? Tak pernah. Sebab apa? Barisan Nasional tak pernah ada manifesto. Yang dia ada setiap kali pilihan raya, dia turun jumpa orang Melayu khususnya. Wahai orang Melayu, hampa ni kalau tak undi kami ni orang UMNO, maka hampa tahulah nanti Melayu hancur, negara akan jadi macam Singapura. Apa ini? Tawaran, kamu nak bawa negara ni ke mana? Tak ada. Tetapi bagi Pakatan Rakyat, saudara, kita jelas. Kita ada senarai janji kita. Kita ada senarai manifesto kita. Kita himpunkan pesawah bukan untuk kita ubut hari ini di Bagan Serai 10,000 untuk kita tawar. Kerana kita percaya rakyat mula harus jadi cerdik, bukan ditakut-takut dan dibodoh-bodohkan. Di depan saudara ada 2 pilihan nanti. Pilihan pertama Barisan Nasional, pilihan kedua Pakatan Rakyat. Saudara, dalam Barisan Nasional isu tol, kita kata apa Pakatan Rakyat? Kita kata tidak ada dakwa-dakwi. Sahih, kita akan mansuhkan tol. Kita akan mansuhkan tol. Barisan Nasional kata apa? Mansuh tak boleh, tapi kita cuba bincanglah macam mana ke. Lepas tu dia kata tak apa, kita tunjuk bukti. Mana tol Ceras? Macam mana tol Ceras? Tol tu pergi balik kena tol. Dia punya malu saudara. Pergi tak kena tol, balik kena tol. Ini apa? Toke tol untung bilion. Itu yang pertama. Tol kita kata free. UMNO kata apa? Tak boleh free sebab ada perjanjian. Kena ikut perjanjian, naik 5-6 tahun sekali. Kedua, harga minyak. Kita kata dah, Pakatan Rakyat hari ini perintah, insya-Allah besok harga minyak kita akan turun sekarang.
Sebab kita dah tunjuk dan kita dah buktikan banyak fakta-fakta tu. Barisan Nasional kata apa? Harga minyak tak boleh turun. Kita kata dengan rakyat, PT-PTN mansur. Dia kata apa? PT-PTN tak boleh mansur, tapi yang 1% tu lah kita mansurkan duit pengurusan. Habis cukai, faedah, bunga, interest, itu tak boleh. Nanti macam mana nak sara kaki tangan PT-PTN, board director PT-PTN yang puluh ribu gaji tiap-tiap bulan? Sehari yang saya hormati sekalian, kita sebut dengan jelas. Kita kata apa dia? Kes-kes rasuah ini kita akan kurangkan. Saya percaya ke Mat Sabu takkan rasuah. Saya percaya ke Tuan Guru Haji Hadi, Anwar Ibrahim takkan rasuah. Tak ada jaminan semua manusia. Habis macam mana kita nak buat ni supaya orang tak rasuah? Kita bukan sekadar janji, kita persembahkan mekanisme. SPRM, Peguam Negara nak lantik ketua polis ke apa ke, semua kena duduk bawah parlimen. Bukan atas nasihat bincang-bincang Perdana Menteri jumpa agung lantik, dah. Perlu bincang dalam parlimen, calonkan nama dan kita lantik. Barulah saudara, pengarah SPRM, ketua pengarah SPRM, dia tak takut dengan Perdana Menteri ke, dengan siapa ke, sebab apa? Dia terletak bawah kuasa parlimen. Dia boleh mengadu pada rakyat bila-bila masa. Ini siapa lantik dah? Najib Tun Razak. Siapa rasuah? Najib. Mana ada Najib rasuah? Mana ada? Sampai bila benda ni nak jadi? Tak ada kira rasuah. Negara hancur sebab rasuah. Selesai. Contohnya Pakatan Rakyat fitnah. Isu apa? Isu lembu. Fitnah ke isu lembu? Saya hormati sekalian, isu lembu ni benda kita kena jelas betul-betul. Isu lembu ni saudara, isu lembu ni Syahrizat, kalau dia bunyi tokel lembu tu bukan laki dia Syahrizat, saya ingat dia dapat 250 juta, tak dapat. Ini contoh penghinaan sistem kehakiman. Balin selipar kena apa? Tahun penjara. Curi shampoo setahun penjara. Hair toyo ratus juta buat rumah tak kena penjara. Sebab apa? Dia cabut habis gigi orang Selangor. Itu upah cabut gigi. Ni curi duit lembu tak salah. Selangor kena ingat betul-betul. Dia mula-mula kita dedah, dia beli kondominium. Kita tunjuk gambar kondominium apa semua. Dia tak boleh nak cakap apa. Dia sepatah pun dia tak berani cakap apa. Dia cuma kata apa? Fitnah. Kenapa? Sebab kita kata dia beli satu kondominium. Akhirnya kita sedar dan kita minta maaf. Memang kita fitnah dia. Rupanya bukan satu kondominium, tapi 10 kondominium. Sampai ke Singapura. Dia kata ini pelaburan. Baik, itu pelaburan. Tapi saudara yang rasa hidup susah, yang dapat 500 ni bersyukur tak torah, saudara dengar. Dengan hasil duit tersebut, saudara, laki Syahrizat setiap bulan gajinya sampai ke sekarang tiap-tiap bulan pendapatannya 100,000 sebulan. Anak dia umur 31 tahun 45,000 sebulan. Anak dia umur 27 tahun saudara, gajinya 35,000 sebulan. Anak perempuan dia umur berapa? 25 tahun, gajinya saudara 35,000 sebulan. Hampa dapat apa? Dapat 500 buat macam kipas. Alhamdulillah, syukur kerajaan UMNO Barisan Nasional cukup prihatin. Saya cari soal menipu orang Melayu. Saya nak menambahkan ucapan saya dengan menunjukkan beberapa dokumen penting. Pasal tipu, pasal rasuah dulu, pasal rasuah. Mana ada fitnah apa semua saudara. Saya ni kalau berceramah saudara, kadang-kadang dia bawa beg naik. Sebab saya nak tunjukkan kita bukan bercakap kosong. Saya tunjuk saudara, baru ni saudara dengar tak? Ada anak menteri dapat projek 10 juta. Anak muda dia. Ni ustaz pendang ni, Ustaz Kamal Saidin. Isu cincin fitnah, isu ni fitnah. Apa kena tunjuk dengan bukti? Ni saya tunjuk saudara. Surat Kementerian Belia dan Sukan. Sebuah syarikat, nama syarikat tersebut Isti Juara Sdn Berhad, beralamat di Kelana Jaya, Petaling Jaya. Mula-mula saudara tahun 2006, syarikat tersebut telah ditolak. Syarikat dia apa? Dia cadang buat IKBN di Bandar Penawar Johor, Bandar Penawar. Syarikat tu ditolak. Ternyata surat daripada Kementerian Belia tahun bila? 2006. Surat itu tolak dengan harga 18 juta.
duka cita, dia kata itu dekat situ tak ada keperluan buat IKBN, dan harga yang kamu cadang 18 juta terlalu tinggi, minta maaf, kami tak benarkan dan benda ini tidak boleh jadi. Kemudian ini adalah kelatan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, pendaftaran syarikat istijuara. Pada tahun 18 hari bulan 7 tahun 2007 dimasukkan seorang lembaga pengarah. Siapa dia? Raja Farhana binti Raja Nongci, anak kepada Raja Nongci. Nombor kad pengenalan 860429566354, beralamat di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Anak Raja Nongci saudara yang sekarang jadi Menteri Wilayah masuk dalam syarikat tersebut. 2008 permohonan dibuat semula dengan memasukkan nama anak Raja Nongci untuk buat IKBN di Bandar Penawar, Johor. Tahun selepas itu terus Kementerian Belia keluar surat apa? Kami cukup rasa berbangga kerana ada syarikat Bumi Putra yang boleh mencadangkan projek sedemikian rupa. Dan kami dengan pengalaman yang kamu ada, mula-mula kita tak ada pengalaman, kali ini tiba-tiba bawa masuk anak menteri. Kerana pengalaman yang kamu ada bawa masuk anak menteri, maka kamu dapat projek tersebut nilainya 30 juta. Ketua Cawangan UMNO dapat apa? Dapat RM30, beda-bedakan nama. Yang pertama. Yang terbaru, insyaAllah saya sedang nak dapatkan dokumennya. Dokumen apa? Dokumen anak Jamaluddin Jarjis baru dapat tender projek, saudara. Harga berapa? Tender tertutup direct nego 128 juta. Syarikat yang baru ditubuhkan. Sampai bila negara perlu menangisi benda ini? Dalam isu Felda sedikit. Saudara mungkin tak ada adik-adik Felda, tapi saya nak tunjuk persoalan saudara macam mana sah sahih UMNO menipu. Felda nak disenaraikan di bursa saham. Bagus tak? Bagus tak? Maka dinyanyikan lagu bahawa Felda akan jadi jutawan. Kita kata tak bagus, risiko banyak. Tak, mereka ni dengki. Inilah perjuangan Tun Razak sehingga dibawa kepada Najib Razak. Maka satu hari dipanggil semua peneroka Felda di tempat masing-masing, bagi borang. Borang ni borang apa? Ini borang Najib nak bagi duit, durian runtuh. 50,000, 60,000 satu orang ni, durian runtuh. Kena tanda tangan borang ni. Kalau bawa balik jumpa anak dulu boleh? Tak boleh. Bawa balik jumpa lawyer dulu boleh? Tak boleh. Kena tanda tangan sekarang. Akhirnya saudara, semua orang tanda tangan borang ini. Kenapa percaya? Borang ini borang Najib nak bagi duit. Takdir Tuhan saudara, perjuangan ini ramai penyokongnya. Pegawai kaki tangan kanan tinggi Maybank datang jumpa bagi borang ini. Saya baca borang ini, saya terkejut. Borang ini saudara yang ditandatangani oleh peneroka Felda adalah borang pinjaman bank. Borang pinjaman bank. Dia tanda tangan semua, logo bank pun ada. Dia tanda tangan semua, tapi ruangan pinjam berapa dikosongkan. Berapa banyak yang orang Felda pinjam? Minimal 50,000 dan maksimal 120,000. Macam mana boleh dapat pinjam? Tanah peneroka disandarkan dalam gerannya kepada bank. Semua setuju. Duit dapat mana? Felda Global Ventures ambil duit tersebut. Semua orang dah sedar, mula gelisah. Setelah gelisah, jangan takut, Najib akan bagi durian runtuh. Wah, semua tunggu. Akhirnya durian runtuh diumumkan. Berapa dapat? 5,000 campur 5,000 campur 5,000. 5,000 dah dapat. 5,000 lagi bila? Tak tahu bila. Tunggu bagi undi dulu. Nanti insyaAllah lah kami fikir-fikir, kami bagilah nanti. Hei, kamu pinjam 50,000, 100,000, kamu bagi rakyat 15,000 dalam bentuk 5,000. Yang balance tak tahu bila. Ya. Orang Melayu mula gelisah. Tapi tak apa, sabar-sabar. Sebab kita nak jadi jutawan. Kenapa? Kita akan dapat unit saham. Oh, semua orang sabar dulu. Melayu ni banyak betul sabar. Akhirnya minggu lepas, Najib umum saham. Berapa banyak? 800 unit saham. Boleh jadi jutawan kalau 800. Berapa jumlah unit saham? RM3,640 ringgit Malaysia tunai. Saudara,
Akhirnya bila borang ini kita dedahkan saudara, ramai. Baru ni saya ceramah di Kemahang. Kemahang ni orang Melayu menang saman Felda 11 juta. Ingat tak? Dia menang saudara. Puak-puak yang memang dah tahu Felda menipu ni pun terlibat tanda tangan borang ni, kena tipu lagi sekali. Lepas saya ceramah, Ketua UMNO Cawangan tunggu. Dia kata, cikgu, boleh tak saya nak tengok borang ni? Saya pergi dia tengok. Saya marah. Dia marah betul. Dengan pelik Kelantan yang pekat. Dia marah betul. Saya kata, marah. Pasal apa? Yalah, kami ditipu. Pakcik cakap tadi, pakcik Ketua Cawangan UMNO. Ya, saya Ketua Cawangan UMNO. Lah, bukan pakcik pun sama menipu. Dah, saya pun tak tahu. Saya pun kena tipu. Nah, kena tipu tu tak. Jadi, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dengan pendedahan ini, saya mengharapkan saudara jadi cerdik. Dalam isu bersih, saya tak nak sembang banyak. Betul, saya kena pukul. Tapi saudara, itu bukan isunya. Isu sebenarnya kita tuntut negara ini ada sistem pilihan raya bersih adil. Mereka patah hidung saya, letak tulang pipi, kepala berjahit 1,5 inci. Tapi saudara, lillahi ta'ala, mereka cuma boleh usik secara fizikal semangat anak muda untuk melihat Malaysia berubah, tidak akan berganjak sama sekali. Untuk itu saudara, siapa yang nak tahu bersih 1, bersih 2, bersih 3, kami buat DVD dokumentari rencana bersih 1 apa dia, bersih 2 apa dia, bersih 3. Kita jawab satu persatu persoalan fitnah yang mereka timpa pada kita. DVD ni saudara boleh ambil dengan bagi sumbangan kepada petugas yang ada ini, dan halal cetak rompak, sebarkanlah. Ini dokumentari kita dah olah dan kita buat. Dan dalam bab fitnah, ada buku fitnah. Semua persoalan mengenai kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dijawab dalam satu buku. Dulu saya tulis misteri di sebalik pembunuhan Atan Tuya, hak tu selesai. 6 kali aku kena lock up sebab buku tu. Hak ni belum kena lagi, alhamdulillah. Saudara boleh dapatkan, kita akan bagi percuma DVD lagu bersih, VCD apa CD lagu bersih, dan DVD khas 3 jam asal usul UMNO, rencana yang dibuatkan oleh teman-teman pelajar kita. Jadi saudara, terima kasih kepada semua. InsyaAllah saudara, malam makin gelap, siang makin hampir, makin susah berjuang, makin dekat untuk menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah!